Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan Negeri Sembilan, yang mana keputusan berakhir dengan keputusan seri 0-0 pada perlawanan ini. Boleh saya katakan Terengganu ada banyak peluang yang sepatutnya mereka sudahkan, sepatutnya mereka execute, tetapi sayang akibat dari ketumpulan bahagian serangan pasukan Terengganu, mereka gagal untuk menghasilkan jaringan. Manakala untuk pasukan Negeri Sembilan pula, mereka lebih hebat daripada bertahan dan juga menunjukkan satu kualiti defending yang sangat bagus pada perlawanan ini. Bahkan apa yang menarik minat saya adalah tentang offside trap yang dilakukan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan ketika Terengganu cuba untuk melakukan serangan, yang mana boleh dikatakan lebih dari 7 kali pasukan Negeri Sembilan berjaya untuk memastikan pemain serangan pasukan Terengganu berada dalam kedudukan offside ketika menyerang. Jadi daripada segi bertahan, Negeri Sembilan lebih solid, daripada segi menyerang Terengganu lebih baguslah. Dan pada perlawanan ni boleh dikatakan Negeri Sembilan tidaklah terlalu eager untuk menyerang dan tidak ada beberapa percubaan yang berbahaya ke arah pasukan Terengganu. Dan sebelum saya masuk ke dalam ulasan perlawanan, saya nak pujilah padang pada perlawanan semalam memang sangat-sangat berkualiti, yang mana boleh dikatakan walaupun dalam keadaan hujan yang lebat dan perlawanan terpaksa diberhentikan seketika, selepas perlawanan bersambung, padang masih boleh dikatakan dalam keadaan yang elok dan boleh dimainkan secara lancar berbanding dengan Stadium Nasional Bukit Jalil punya padang lah. Itu perkara pertama lah yang boleh saya nak tekankan dalam perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah kelebihan dan juga perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Terengganu? Yang pertama yang boleh kita puji untuk pasukan Terengganu ini adalah mengenai mereka punya winger, iaitu Nik Sharif Hasifi dan juga Faisal Halim. Pada perlawanan ini kita boleh lihat pada first half, Coach Nafuzi Zain lebih menekankan pendekatan dengan menggunakan 4-4-2. Tetapi untuk winger, mereka mempunyai corak permainan yang berbeza di bahagian kanan dan juga di bahagian kiri, yang mana Nik Sharif akan lebih stay wide ataupun berada di bahagian sayap dengan agak wide area untuk melakukan gerakan-gerakan ataupun passing ke hadapan. Manakala peranan yang dilakukan oleh Faisal Halim pada perlawanan ini adalah lebih bebas ataupun boleh dikatakan free role diberikan kepada Faisal Halim, sama ada dia untuk stay wide ataupun masuk ke bahagian tengah ataupun membantu Nik Sharif di bahagian kanan. Memang kita nampak dua peranan yang berbeza di bahagian winger pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Nik Sharif lebih kepada stay wide dan juga Faisal Halim lebih kepada diberikan peranan lebih bebas untuk bergerak sebagai winger kiri. Dan boleh dikatakan antara dua winger ni, Nik Sharif berjaya untuk create dua big chances untuk pasukan Terengganu. Satu hantaran kepada Kipre yang sepatutnya Kipre sudahkan tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Satu hantaran lintang kepada Kepa Sherman, tetapi Kepa Sherman pula kena palang ataupun tiang gol pada perlawanan semalam. Jadi Nik Sharif lebih kepada untuk stay wide dan melakukan hantaran-hantaran direct ke hadapan ataupun melakukan crossing di bahagian sayap. Manakala untuk Faisal Halim lebih kepada untuk membuat larian-larian masuk ke dalam kotak penalti ataupun membuat ataupun memberi support kepada bahagian tengah kepada Manny Ott ataupun Kipre. Jadi itu perkara pertama lah yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu apabila mereka memberikan peranan yang berbeza kepada winger mereka dalam sistem 4-4-2, iaitu Nik Sharif stay wide, Faisal Halim lebih kepada bebas untuk berada di bahagian kiri, tengah ataupun bahagian kanan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah mengenai mereka punya movement. Mereka ada idea untuk melancarkan serangan, yang mana mereka berjaya untuk membuat hantaran-hantaran pendek dan juga through passing ke hadapan untuk mencari Kepa, Kipre ataupun Faisal Halim berada di winger dan sebagainya. Tetapi sayanglah pada perlawanan ini nampaknya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mereka berjaya dipatahkan dengan mudah oleh barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan yang pandai untuk membuat offside trap. Jadi boleh dikatakan banyak pergerakan-pergerakan pasukan Terengganu sangkut di kawasan final third akibat terperangkap di dalam offside trap ataupun akibat daripada di-intercept oleh barisan pertahanan Negeri Sembilan. Jadi untuk Terengganu mereka perlu cari
cari jalan, dan mereka punya passing timing dan juga off ball run timing tu perlu lebih tepat untuk memastikan dan mengelakkan mereka berada dalam kedudukan offside sebelum mereka menerima bola. Itu yang kedua yang boleh saya katakan tentang pasukan Terengganu. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Terengganu adalah di bahagian pertahanan. Untuk pertahanan pada perlawanan ni boleh dikatakan agak solid. Mereka berjaya memastikan yang Matthew Alves dan juga Gustavo tak ada ruang yang banyak untuk penetrate ataupun masuk ke dalam D-box. Terutamanya Papa Dekite dan juga Syahrul Nizam yang memberi marking ataupun tight marking kepada Gustavo dan juga Matthew Alves sekiranya mereka mendapat bola daripada counter attack. Manakala untuk peranan Azam Azmi dan juga Alif Zakaria di bahagian kanan dan juga bahagian kiri pun menunjukkan satu performan yang bagus. Dan untuk Azam Azmi ada perkara yang boleh saya jelaskan di sini adalah Azam lebih bertindak sebagai fast fullback, yang mana kita tahu sebelum ni Azam biasa beraksi sebagai fast fullback pada perlawanan menentang Penang dan sebagainya, tetapi pada perlawanan ni nampaklah peranan Azam sebagai fast fullback lebih efektif, yang mana Azam kebanyakannya suka masuk ke bahagian tengah untuk memberi support kepada trio midfield pasukan Terengganu, iaitu Manuel Art dan juga Habib Harun, yang mana kita boleh tengok Azam dia tak ada ofensif ataupun tak memberi support dah kepada Nick Sharif di bahagian kanan dengan buat overlapping dan sebagainya. Sebaliknya Azam lebih tertumpu di bahagian middle area ataupun bahagian tengah untuk overload pemain-pemain barisan serangan Terengganu di bahagian tengah. Jadi Azam banyak involve untuk masuk ke bahagian tengah, dan ada beberapa perkara yang mana Azam bila dapat space dia akan melakukan percubaan daripada jauh ke arah gawang Negeri Sembilan. Walaupun tidak efektif dia punya percubaan, tetapi kita nampaklah corak permainan Azam memang lebih kepada fast fullback dan lebih kepada untuk support di bahagian middle area berbanding jadi offensive fullback dengan buat overlapping ataupun crossing di bahagian wide area ataupun bahagian sayap. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, itu hanyalah perkara yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu. Akan tetapi Terengganu masih lagi ada banyak perkara yang perlu diperbaiki untuk memastikan yang mereka mampu memberi saingan dalam saingan Liga Super pada musim kali ini. Perkara pertama yang perlu mereka perbaiki adalah mungkin boleh untuk mereka menukarkan kembali formation mereka kepada 4-3-3. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok apabila mereka bermain dengan 4-4-2, iaitu gandingan Double K, Kipri dan juga Kepa Sherman masih lagi belum menyelah dan masih lagi tercari-cari rentak untuk menjalankan ataupun untuk menjalinkan kerjasama di antara mereka berdua di bahagian serangan. Boleh saya katakan link up antara Kipri dan juga Kepa agak tidak menjadi, dan kita boleh nampak apabila coach Nafuzi menukarkan Kipri dengan membawa masuk Zul Ashraf untuk membuat pertukaran formation kepada 4-3-3, kita nampak lebih solid formation 4-3-3 untuk pasukan Terengganu, yang mana Zul Ashraf bermain sebagai attacking third ataupun lebih kepada number 10 dan juga Manny Ott number 8 dan juga Habib Harun number 6. So dia lebih efisien lah dengan trio midfield di bahagian pasukan Terengganu apabila Zul Ashraf masuk dengan memainkan peranan sebagai nombor 10, dan Manny Ott pun boleh main nombor 10 sebenarnya, tetapi semalam Zul Ashraf masuk Kipri, ganti Kipri, barulah kita nampak peranan nombor 10 di bahagian tengah pasukan Terengganu tu, yang mana sebelum tu boleh dikatakan sepatutnya Kipri lah yang memainkan peranan tersebut, tetapi nampak gaya Kipri dan juga Kepa memainkan peranan yang sama. Mereka stay to high, mereka lebih memfokuskan kepada serangan, jadi tak ada orang yang backup Kepa di bahagian hadapan. Jadi bolehlah untuk tukar daripada 4-4-2 more to 4-3-3 dan meletakkan seorang attacking midfielder ataupun number 10. Terengganu ada Petrus Shitembi yang boleh memainkan peranan tersebut. Itu perkara pertama yang mungkin boleh diperbaiki untuk pasukan Terengganu. Perkara yang kedua, walaupun saya puji tadi tentang Nick Sharif Hasifi berjaya create dua peluang yang terbaik, berjaya create chances yang terbaik kepada Kipri satu, kepada Kepa satu, tetapi peranan Nick Sharif yang bertindak terlalu wide sebenarnya menyebabkan barisan serangan Terengganu tidak terlalu link up dengan baik antara bahagian sayap dan juga bahagian serangan. Sebab apa? Sebab apabila Nick Sharif terlalu wide, dia sebenarnya tidak memberi ancaman yang berbahaya kepada pertahanan pasukan lawan ataupun pertahanan pasukan Negeri Sembilan dari segi-segi larian, terutamanya diagonal run
bertahan dan sebagainya. Beliau tidaklah membuat larian masuk ke dalam dan sebagainya, tetapi beliau hanya stay terlalu wide dan hanya buat hantaran-hantaran ke hadapan tanpa memberi ancaman untuk membuat larian, membuat crossing ataupun dribbling yang boleh memastikan dia boleh cipta lagi peluang kepada barisan hadapan. Itu yang menyebabkan nampak Nick Sharif ni nampak dia sesuai main di winger, tetapi apabila stay wide dia tak ada support, dia tak ada link up yang baik, so dia tak boleh nak buat apa-apa juga. So mungkin dia boleh jadi lebih kreatif dan boleh jadi lebih berbahaya dengan buat diagonal run, larian ke dalam, buat cutback dan sebagainya, untuk memastikan yang bahagian sayap kanan pasukan Terengganu ni hidup berbanding sayap kiri. Kita boleh nampak lah bagaimana Faisal Halim punya kreativiti dengan Nick Sharif punya kreativiti. Memang Faisal Halim nampak lagi solid pada perlawanan inilah berbanding Nick Sharif, walaupun Nick Sharif ada 2 passing ke hadapan yang hampir memberi gol kepada pasukan Terengganu. Itu yang kedua yang perlu diperbaiki oleh pasukan Terengganu. Yang ketiga, apa yang saya nampak untuk pasukan Terengganu adalah daripada segi execution, iaitu penyudah. Mereka perlu memastikan yang peluang-peluang yang terhidang di hadapan mereka perlu dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Sebab apa? Sayang, mereka ada peluang yang boleh dikatakan lebih daripada 3 peluang untuk skor pada perlawanan semalam, tetapi mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menghasilkan jaringan. Dan yang keempat, apa perlu diperbaiki juga oleh bahagian serangan Terengganu selain daripada chemistry dan juga penyudah adalah tentang larian, timing ketika mereka ingin meminta dan juga menerima bola. Sebab pada perlawanan ni mereka offside lebih daripada 5 kali dalam satu perlawanan profesional. Boleh saya katakan itu adalah satu jumlah bilangan yang agak besar bagi pasukan Terengganu apabila mereka offside lebih daripada 5 kali. Jadi benda tu mereka perlu perbaiki daripada segi positioning, daripada segi line. Mereka perlu nampak bagaimana last man untuk pasukan Negeri Sembilan dan sebagainya sebelum membuat larian untuk menerima bola daripada hantaran pemain-pemain di bahagian tengah. Kalau tak, benda tu akan merugikan pasukan. Dah gerak serangan cantik, dah buat serangan cantik, tetapi bila dah lepas seorang defense, offside. Benda tu juga perlu diambil cakna oleh barisan kejurulatihan pasukan Terengganu. Dan yang terakhir, apa yang perlu diperbaiki adalah daripada segi set pieces, iaitu terutamanya daripada corner kick dan juga daripada free kick. Sebab apa? Sebab pada season kali ini kita boleh nampak lah apabila Terengganu dapat free kick ataupun corner kick, mereka masih lagi tercari-cari rentak bagaimana mereka ingin memanfaatkan set pieces tersebut. Terutamanya dalam perlawanan ni kita nampak yang mereka dapat corner tetapi mereka gagal untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan jayanya, dan mereka tiada seorang target man yang tinggi untuk berada dalam kawasan D box untuk challenge bola hantaran tinggi yang dilakukan ketika set pieces tersebut. Ada Papa De Kite tetapi tidak guna pakai, ada Kepa Sherman pun tak boleh nak challenge first ball. Jadi secara kesimpulannya untuk pasukan Terengganu, mereka masih lagi ada banyak yang perkara yang perlu diperbaiki untuk challenge dalam saingan Liga Super ini. And antaranya macam saya sebut tadilah secara terperinci tadi. Baiklah, saya akan masukkan untuk pasukan Negeri Sembilan. Untuk pasukan Negeri Sembilan, apa perkara yang sebenarnya kita boleh puji pada perlawanan ini? Yang pertama kita boleh puji adalah tentang back five mereka, iaitu Cik Rashid, Zamri Pin, Kuzaimi PE, Nasrullah Hanif dan juga Herod Gulon yang bermain di first half sebelum ditukarkan di second half dengan membawa Zukairi, Kai Jones dan juga sebagainya lah. Zukairi, Kai Jones menggantikan tempat di second half, yang mana boleh saya katakan back five pasukan Negeri Sembilan berjaya untuk memainkan peranan yang penting, terutamanya ketika menyerang, yang mana ketika menyerang mereka akan stay kepada back 3 dan pemain-pemain di belakang back 3 ni diketuai oleh Herod Gulon. So mereka berjaya untuk memastikan yang defensive line mereka tu agak bagus dan mereka punya communication tu memang bagus, terutamanya ketika mereka diserang, yang mana kita boleh lihat apabila mereka diserang, defensive line mereka agak tinggi dan mereka berjaya untuk membuat offside trap kepada pasukan Terengganu, dan hasilnya memang Terengganu banyak kali terperangkap dalam offside trap yang dilakukan oleh barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan ni yang diketuai oleh Herod Gulon. Itu saya kata memang defend pasukan Negeri Sembilan ni memang amat-amat berkualiti tu daripada segi offside trap.
Sembilan. Manakala untuk wingback mereka, iaitu di first half kita boleh tengok ada Cik Rashid, ada Zamri Pin di kanan dan juga kiri. Dan di second half kita ada Zukairi dan juga Kai Jones. Yang mana wingback pasukan Negeri Sembilan ni memang sangat-sangat padu daripada segi transition. Yang mana kita boleh tengok ketika menyerang ke bertahan, mereka akan cepat untuk membentuk back 5 bagi membantu back 3 pasukan Negeri Sembilan di belakang ketika diasok. Dan ketika mereka bertahan ke menyerang, wingback pasukan Negeri Sembilan ni akan naik untuk support bahagian winger pasukan Negeri Sembilan ketika menyerang dengan buat overlapping, mereka push bola ke bahagian tengah, buat switch play dan sebagainya, dan closing masuk ke dalam kotak penalti. Jadi memang defensive defense department pasukan Negeri Sembilan ni bagus, bukan sahaja daripada mereka punya penjagaan line untuk buat offside trap, mereka juga pandai untuk maintain bila nak main low block ataupun bila nak main dengan defensive line yang tinggi. Yang ketiga, mereka juga pandai daripada segi transition, daripada menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang. Memang baguslah untuk back 5 pasukan Negeri Sembilan. Dan yang paling penting pada perlawanan ni, selain daripada kedisiplinan yang ditunjukkan oleh barisan pertahanan Negeri Sembilan, kita boleh tengok bagaimana Kuzaimi PE merantai Kipre, bagaimana Nasrullah dan juga Herod Gulon merantai Kepa Sherman daripada bergerak bebas dan daripada berada dalam kedudukan ataupun space yang boleh mereka jaringkan gol. Jadi benda tu memang baguslah untuk defend department pasukan Negeri Sembilan yang memang betul-betul solid. Dan untuk goalkeeper Shihan bertindak dengan sangat-sangat cemerlang pada perlawanan ni untuk menafikan beberapa percubaan yang berbahaya daripada pasukan Terengganu sendiri. Dan memang pujian perlu diberikan kepada Shihan sebab bertindak cemerlang pada perlawanan ini, untuk perlawanan ini. Dan yang ketiga yang boleh saya pujilah untuk pasukan Negeri Sembilan tentang peranan Saiful Rizwan yang bertindak sebagai defensive midfielder, yang mana beliau memang sangat-sangat padulah bagi saya. Dia bertindak sebagai lone pivot sahaja di bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan. Beliau berjaya untuk mengganggu rentak permainan pasukan Terengganu di bahagian tengah dan juga bahagian serangan dengan buat kerja-kerja kotor, interception yang bagus, tackling yang bagus, challenge ball yang bagus, berada di mana-mana sahaja untuk disrupt ataupun mengganggu corak serangan pasukan Terengganu ataupun build up play yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. So Saiful Rizwan berjaya menjalankan tugas tersebut dengan sangat-sangat baiklah di bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan ketika mereka diserang. Itu yang boleh saya puji untuk Negeri Sembilan. Dan apa yang boleh saya puji lagi adalah yang terakhir, apabila mereka melakukan pertukaran di second half, yang mana pertukaran yang dilakukan tu telah memberi impak kepada corak permainan pasukan Negeri Sembilan, yang mana waktu first half kita boleh nampak mereka terlalu pasif dan fokus kepada defend dan melakukan counter. Dan 15 minit yang pertama di second half pun sama, tetapi apabila pertukaran berlaku, Haris Kamarudin masuk, Selvin masuk, semua masuk, kita boleh nampak yang mereka punya corak permainan dah mula ditingkatkan. Mereka punya tempo game mula naik, mereka punya intensity game pun mula naik, mereka mula untuk keep the ball, mereka mula untuk memainkan ball position, mereka mula untuk menyerang pasukan Terengganu dengan build up yang agak lawa dan sebagainya. Tetapi macam saya cakap lah kan, Terengganu pun agak solid daripada bertahan, so susah juga mereka nak attack. Dan untuk kelemahan Negeri Sembilan sebenarnya satu je. Mereka tiada seorang player yang boleh bertindak sebagai arkitek di bahagian tengah untuk create satu dimensi yang baru ketika mereka menyerang untuk link up dengan baik antara Matthew Alves dan juga Gustavo. Yang mana Matthew Alves dan juga Gustavo ni mereka ada kelebihan daripada segi speed, ball control dan juga physical. Tetapi apabila mereka tiada support yang banyak, mereka boleh dikatakan senang dipatahkan mereka punya serangan oleh barisan pertahanan Terengganu yang diketuai oleh Papa Diakite. Jadi mungkin mereka memerlukan agent ataupun playmaker yang lebih better untuk bergandingan dengan Jaisyah Pinto untuk mewujudkan satu dimensi menyerang yang baru kepada bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan dan boleh membantu dan memberi support kepada Gustavo dan juga Matthew Alves ketika Negeri Sembilan menyerang. Jadi secara kesimpulannya, game ni memang boleh dikatakan agak best untuk dilihat dan kedua-dua pasukan menunjukkan aksi yang cemerlang. Dan itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.